Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Sekiranya ini adalah video pertama anda yang anda gunakan sebagai bahan rujukan ataupun ulang kaji, anda boleh subscribe channel Cikgu di YouTube untuk memperolehi lebih banyak video yang anda boleh gunakan sebagai bahan rujukan untuk mata pelajaran matematik tambahan. Okey, kita teruskan dan cuba memahami apakah yang kita akan belajar ataupun mempelajari daripada video ini. So, dalam video ini, cikgu akan membincangkan satu masalah yang melibatkan tajuk sistem persamaan. Sebelum soalan ini dibincangkan, pertama, murid-murid perlu mahir dalam menyelesaikan soalan di bab 3 sistem persamaan. Dalam bab 3 sistem persamaan itu, murid-murid diajar berkenaan dengan penyelesaian dua jenis soalan, iaitu pertama ialah bagaimana nak menyelesaikan soalan melibatkan persamaan linear 3 pemboleh ubah, di mana anda menggunakan cara gantian. Dan satu lagi ialah persamaan serentak yang melibatkan dua persamaan. Satunya ialah persamaan linear dan satu lagi ialah persamaan bukan linear melibatkan dua pemboleh ubah. So, sekiranya murid-murid mempunyai ataupun dapat mempelajari dengan baiknya dan memahami dengan sebagusnya tajuk dan kedua-dua penyelesaian soalan itu, akan memudahkan murid untuk menjawab soalan ini. Kegagalan murid mempelajari ataupun mengetahui cara-cara penyelesaian dengan lengkap akan menyebabkan murid-murid mengalami kesukaran memahami soalan seterusnya, menjawab soalan. So, apabila murid-murid tidak cukup bersedia, tidak memberi perhatian ataupun tidak mempelajari dengan baiknya asas tajuk berkenaan, dan apabila murid-murid cuba selesaikan soalan yang berbentuk masalah, murid-murid merasa susah, rumit. Sebab itu ramai di antara murid akhirnya gagal ataupun mengambil keputusan apabila soalan daripada soalan jenis masalah daripada tajuk berkenaan tidak dapat diselesaikan. Akhirnya mereka membuat keputusan bahawa tajuk itu ataupun soalan-soalan daripada tajuk berkenaan adalah salah. So, masalah bukan soalan. Masalahnya ialah kegagalan murid memahami sebaiknya, sepenuhnya asas tajuk berkenaan. So, itu adalah masalah murid. So, nasihat cikgu, dalam channel cikgu di YouTube ada banyak video yang menerangkan berkenaan dengan penyelesaian soalan melibatkan 3 pemboleh ubah, persamaan linear 3 pemboleh ubah, dan juga video-video yang menerangkan bagaimana nak selesaikan persamaan serentak 2 pemboleh ubah. So, gunakan video-video ini sebaik mungkin, buat ulang kaji supaya murid-murid cukup mahir dalam menyelesaikan soalan-soalan melibatkan persamaan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kita pilih untuk bincang. So, perhatikan di sini, okey, diberikan satu kotak di sini. Okey, dan penerangan berkenaan dengan soalan. Okey, kita mulakan ataupun baca dan fahamkan setiap ayat dalam soalan berkenaan. Okey, perhatikan dalam ayat pertama adalah diberitahu, iaitu gambar raja yang diberi ini adalah satu closed rectangle box. So, gambar raja yang diberi ini adalah satu kotak tertutup, bentuknya ialah segi empat. Okey, diberitahu gambar rajanya adalah satu kotak tertutup, close box, rectangle box. Okey, bentuk segi empat. Okey, itu maksud ayat pertama. Okey, ayat seterusnya. Okey, so adalah diberitahu kotak ini ataupun box ini isi padu volumenya adalah 40 cm padu. So 40 cm cube.
So diberitahu yang ini adalah satu kotak tertutup dan isi padunya ialah 40 cm padu ataupun volumenya adalah 40 cm 40 cm cube. Okey, itu satu penerangan berkenaan. So penerangan pertama ia adalah satu kotak tertutup berbentuk segi empat, rectangle closed box. Informasi kedua berkenaan dengan kotak itu, isi padunya ialah 40 cm padu, 40 cm cube. Okey, seterusnya adalah diberitahu. Okey, perhatikan ini ayat pertama ini ya. Okey, seterusnya sum of all sides. Okey, maksudnya apa? Jumlah sisi-sisi yang terlibat dalam kotak ini adalah 44 cm. See? So sum of all the sides of this box is 44 cm. So semua hasil tambah semua sisi-sisi, maksudnya ini ya, tepi-tepi ini. Okey, tambah semua tepi-tepi itu jumlahnya adalah 44 cm. Okey, so ini adalah gambar raja dan penerangan berkenaan dengan gambar raja. Okey, so sekarang cikgu ulang balik. 3 informasi diberikan dalam soalan ini. Pertama, ianya adalah a closed rectangle box, satu kotak tertutup berbentuk segi empat. Kedua, isi padu kotak ini ialah 40 cm padu, volumenya ialah 40 cm cube. Ketiga ialah jumlah sisi-sisi bagi kotak ini, the sum of all the sides of the box adalah 44 cm. Okey, sekarang maklumat. Apakah soalannya? Perhatikan, diberikan 2 soalan. Soalan E ialah derive the equation. So maksudnya daripada maklumat yang diberikan bagi gambar raja ini, anda dikendaki menghasilkan 2 persamaan. Persamaan pertama ialah XY sama dengan 8. Satu lagi persamaan ialah X tambah Y bersamaan dengan 6. Okey, ini anda tidak boleh terus guna pakai untuk dapat XY. Anda tidak boleh. So soalan pertama ialah persamaan memang diberikan, tapi apa yang diberikan diminta ialah anda dikendaki menghasilkan persamaan itu, bukan guna persamaan ini dapat X dan Y. Tidak, salah itu. So di sini cabaran murid adalah ya, persamaan diberikan, sudah diberikan, tapi soalan hendak murid-murid menghasilkan 2 persamaan ini, dan 2 persamaan ini mesti dihasilkan oleh pelajar, bukan guna apa yang anda belajar semasa tajuk ataupun belajar tajuk 3 sistem persamaan ialah 2 persamaan diberikan, gunakan cara pergantian dan dapatkan nilai X dan Y. Itu adalah yang dipelajari dalam bab 3 sistem persamaan. Tapi di sini tidak diberikan. Sebenarnya yang ini tidak diberi. Maksud di sini hanya diberi maklumat dan persamaan ini sebenarnya tidak diberi. So sekarang anda dikendaki menentukan nilai X dan Y yang terlibat dalam kotak ini atau dalam persamaan ini. Nak tentukan ini sebenarnya yang ini tidak diberikan, sebenarnya tidak diberikan. So maksudnya apa? Maksudnya sekarang inilah cabaran murid-murid dalam menyelesaikan persamaan berbentuk masalah. Berbentuk masalah maksudnya persamaan ini tidak diberikan secara langsung, tetapi murid-murid akan diberikan cukup informasi untuk menghasilkan persamaan-persamaan itu. Seterusnya gunakan persamaan-persamaan yang dihasilkan oleh murid-murid sendiri untuk menentukan pemboleh ubah. Faham tak? So itulah sebab itu cikgu kata, bukan memahami tajuk itu tidak cukup. Apabila nak menghadapi peperiksaan, murid-murid perlu melatih apa yang pelajari itu dengan mengulang kaji ataupun mencuba beberapa soalan sebelum. So anda perlu, pertama, pastikan anda mempelajari tajuk, asas tajuk itu sebaik mungkin, cukup 100%. Selepas itu murid-murid perlu biasakan diri membuat soalan-soalan berbentuk masalah. So apabila 2 ini digabung dengan baik, barulah apabila murid-murid
menghadapi soalan semasa peperiksaan, murid-murid tidak risau, tidak takut. Jadi yakin. So persediaan sejenis inilah dikehendaki. Jangan ambil satu dua soalan, lepas itu dah puas hati, dah belajar, dah buat ulang kaji. Dan orang kata once in blue moon, okay? Once in blue moon, buat satu contoh. Tidak. Okay, kita teruskan. Okay, sekarang apa maksud di sini persamaan ini tidak diberikan? Anda dikehendaki menghasilkan dua persamaan ini daripada informasi yang diberikan. Okay, kita akan bincang bagaimana kita gunakan untuk menghasilkan dua persamaan ini. Okay, mula. Okay, pertama, cikgu gunakan ayat yang pertama, volume. Volume isi padunya adalah 40. So volume adalah isi padu adalah 40. Okey, ini yang pertama. Okey, bagaimana kita gunakan informasi pertama untuk menghasilkan persamaan? Kita tak tahu mana satu kita akan hasilkan, tapi daripada informasi ini tak tahu salah satu daripada ini akan muncul. Okey, volume. Ini adalah satu kotak. Kalau satu kotak, faham kan? Kotak. Okay, apabila satu cuboid, okay, kalau satu cuboid nak cari volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. So panjang kali lebar kali tinggi. So volume adalah 40, maksudnya panjang adalah 5, darat lebar adalah y, tinggi adalah x, so sama dengan 40. Faham? So perhatikan di sini adalah 5xy sama dengan 40. Boleh? Okey. So di sini xy adalah 40 bahagi dengan 5, di mana xy adalah 8. Okey, perhatikan sekarang. Bukannya susah. Tetapi apabila murid faham dengan membuat banyak bentuk contoh soalan bermasalah, ia akan memudahkan murid-murid. Faham? Ini baru permulaan. So anda perlu beri perhatian belajar. Okey, bagaimana nak menyelesaikan soalan-soalan masalah melibatkan sistem persamaan. Tapi sebelum menjawab soalan-soalan masalah, murid-murid perlu rajin mempelajari menyelesaikan soalan-soalan asas sistem persamaan. Boleh? Okey, sekarang perhatikan persamaan pertama iaitu xy sama dengan 8. Perhatikan, daripada mana? Daripada informasi pertama yang diberikan iaitu volumenya adalah 40. Okey. So pertama kita dah percaya. Okey, dah buktikan, dah hasilkan. Okey, sekarang kita cuba bincangkan yang kedua pula. Okey. Maklumat yang kedua mengatakan jumlah hasil tambah sisi-sisi bagi kotak ini adalah 44 cm. Okay, the sum of sides of this rectangle box is 44 cm. Ini adalah ayat kedua. So, ayat kedua mengatakan jumlah hasil tambah sisi-sisi. So, perhatikan kita ada X ini ada jumlah 4 sisi, X ini ada 4, X. Faham tak? Berapa X? Okay, 4X. Hasil, 4X, hasil tambah. Kemudian sisi Y. Okay, sisi Y ada berapa? 1, 2, 3, 4. So ada 4Y tambah. Lagi sisi yang 5 cm ini, 5 cm ini, 1, 2, 3, 4. So kita ada 4. So 5 darab 4 berapa? Okey, 20. So tambah 20 sama dengan 44. Okey, perhatikan di sini. So ini adalah persamaan yang kita hasilkan daripada ayat kedua. Ayat kedua tadi apa? Yes. Jumlah sisi-sisi yang terlibat dalam kotak ini adalah 44 cm. Okey? So sekarang kita ringkaskanlah. Sebab dia nak dalam bentuk perhatikan X tambah Y sama dengan 6. Tapi yang ada apa? 4X tambah 4Y tambah 20 sama dengan 44. So cuba kita ringkaskan persamaan ini seperti mana dikehendaki dalam
soalan. Okey, sekarang kita pindahkan 20. So ini adalah 4x tambah 4y sama dengan 4y sama dengan 44 tolak dia, kita akan dapat 24. Masih tak sama. Tapi ia adalah diberitahu dalam satu persamaan itu boleh diringkaskan. Kan cikgu ajar masa apabila menyelesaikan persamaan, ada kan cikgu beritahu kalau boleh persamaan itu ringkaskan supaya apabila kita gunakan untuk seterusnya menyelesaikan soalan, ia akan memudahkan penyelesaian. Mengapa kita perlu ringkaskan satu-satu persamaan jika boleh adalah apabila kita gunakan bentuk yang diringkaskan untuk penyelesaian seterusnya akan memudahkan cara penyelesaian. Boleh? Perhatikan nombor perkali dia ataupun koefisien dia 4, 24. So kalau kita nak ringkaskan, ya semestinya apa? Bahagi 4. So keseluruhan persamaan ini kita bahagi dengan 4. Maksudnya setiap unsur ataupun setiap sebutan ini dibagi dengan 4. So bahagi 4 ini jadi X. Bahagi 4 ini jadi Y. Bahagi 4 ini jadi 6. Perhatikan sekarang. Ini adalah persamaan yang kita dah buktikan. So maksudnya yang kedua pun kita dah buktikan. So kita berjaya jawab soalan ini. So ini adalah langkah. So kita belum selesaikan dapat nilai X dan Y, baru kita hasilkan persamaan. Sebelum ini, ini pengalaman baru. Sebelum ini tidak. Apabila murid-murid diperkenalkan tajuk sistem persamaan, murid-murid tidak diajar bagaimana nak wujudkan persamaan yang boleh digunakan pakai dalam penyelesaian soalan berkenaan. Yang itu persamaan diberikan, anda hanya gunakan persamaan, kemudian selesai dapat nilai pemboleh ubah. Okey, yang baru, itulah soalan masalah. Dalam soalan masalahnya, biasanya nak dapatkan pemboleh ubah itu persamaan tidak diberikan. Murid-murid perlu sendiri menghasilkan daripada info-info yang diberikan, maklumat-maklumat yang diberikan. So kita daripada maklumat yang diberi, pertama volume, kita hasilkan satu persamaan dalam satu ayat, iaitu sum of all the sides of the rectangle box is 44, iaitu jumlah sisi-sisi yang terlibat dalam kotak ini adalah 44 cm pun kita dah hasilkan. So kedua-dua ayat digunakan dan kita berjaya menghasilkan persamaan seperti mana yang dikehendaki dalam soalan bahagian A. Sekarang kita nak jawab bahagian B pula. Dalam bahagian B, apa soalannya? Seterusnya mesti selesaikan dapatkan nilai X dan Y. Mungkin 1X ataupun lebih daripada 1X, kita tak pasti. Tapi dah dikata belum, kita tak risau berapa X, kita cuba saja dulu. So sekarang kita akan gunakan dua-dua persamaan ini dan menyelesaikan, seterusnya dapatkan nilai X dan Y. Boleh? Sekaranglah baru kita mula apa yang anda belajar dalam bab 3. Baru mula bab 3 penyelesaian. Cikgu padamkan ini semua. Sekarang cikgu salin perhatikan. Cikgu salin di sini. Mana-mana yang boleh ganti ke sini ataupun ke sini. Bergantung kepada anda sekarang perhatikan di sini. Cikgu pilih X, Y sama dengan 8. Perhatikan di sini. X tambah Y sama dengan 6. Boleh? Sekarang mana-mana satu, sama ada you ganti ini ke dalam ataupun yang ini ganti ke dalam, mana-mana pun boleh, sama juga. Katakan cikgu pilih ganti sekarang. Kata cikgu ambil X. So X adalah 6 tolak Y. X adalah 6 pindahkan tolak Y. Apa yang kita nak lakukan? Kita nak ganti dalam di sini. Boleh? So iaitu kita akan gantikan, kita ambil yang ini. Kita akan ganti di tempat di sini. Boleh? Sekarang kita teruskan so sekarang ia akan jadi Y. X tadi apa? 6 tolak Y sama dengan 8. Boleh? Sekarang cikgu padamkan. Sekarang biasa kan pengembangan. Lakukan kerja-kerja pengembangan banyak. Kerap kali cikgu ulang sekiranya
melakukan pengembangan, pastikan tanda positif negatif itu sentiasa ingat ya. Okey. Sekarang cikgu kembangkan. So positif positif positif. So ini jadi 6y. Kemudian kita kembangkan yang ini. So positif negatif negatif. So y jadi y kuasa 2 sama dengan 8. Boleh? Okey. Sekarang kita tahu ini adalah satu kuasa 2 kan, y kuasa 2. Y kuasa 2 itu apa? Ya, satu persamaan kuadratik. So apabila pemboleh ubah itu adalah berkuasa 2, maka persamaan itu adalah persamaan kuadratik. So bagaimanakah bentuk persamaan kuadratik sepatutnya sebelum kita menentukan nilai y itu? Ini murid-murid dah belajar dalam fungsi kuadratik. So dalam fungsi kuadratik itu murid-murid diajar bagaimana nak menentukan nilai x ataupun y sebarang yang terlibat. Okey, sekiranya persamaan itu ialah persamaan kuadratik. So anda boleh gunakan kalkulator ataupun boleh gunakan formula ataupun kita panggil pemfaktoran, cara pemfaktoran ataupun gunakan formula. Biasanya di sini kita tidak gunakan completing square method ataupun pelengkap kuasa 2, kita tak gunakan. Biasa kita gunakan sama ada kita gunakan pemfaktoran, factorization ataupun formula. Kalau boleh yang boleh faktorkan, kita gunakan pemfaktoran. Sekiranya apabila you masukkan ABC ke dalam kalkulator dan kalkulator menunjukkan nombor perpuluhan, dan kalau nombor perpuluhan itu tidak boleh ditukar kepada nombor pecahan, maka anda mesti gunakan formula. Okey, di sini perhatikan sebelum itu, persamaan sebelum kita selesaikan persamaan itu perlu berada dalam bentuk general form. Apa itu general form? Bentuk so semestinya ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. So perlu bawa ke sini. So cikgu pindahkan y kuasa 2 sebab kalau boleh biarlah a itu positif, biar saja. Okey, kalau boleh, kalau tidak tak apa, biarkan dalam negatif. So cikgu pindahkan. So yang ini akan jadi y kuasa 2, bila negatif cikgu pindahkan menjadi y kuasa 2. Okey, sekarang cikgu pindahkan sebutan 6y positif jadi tolak 6y. Yang ini semua dah pindah ke sebelah sini, jadi sini apa? Kosong. Sini ada tambah 8 sama dengan kosong. Okey, sekarang apa boleh murid perlu lakukan? Ambil A daripada sini 1, B adalah negatif 6, C adalah 8. Kemudian masukkan dalam kalkulator bahagian equation tu dan dapatkan dua nilai X. Di sini Y, tapi dalam kalkulator akan menunjukkan X. So X itu adalah sebenarnya Y sebab di sini soalannya melibatkan Y. So you akan dapat dalam kalkulator 2x. Okey, daripada 2x itu cuba lengkapkan persamaan ini dengan cara pemfaktoran, factorization. So daripada sini kita dapati ini adalah y tolak 2, y tolak 4 sama dengan kosong. Perhatikan anda boleh lakukan dengan menggunakan kalkulator. Kalkulator akan menunjukkan, walaupun ini sebutan y, tapi kalkulator akan menunjukkan x1 dan x2. So kalkulator akan menunjukkan x1 adalah 2 dan satu lagi x adalah 4. So gunakan itu, hasilkan factors. Faktor ini anda perlu hasilkan. Jangan terus salin Jangan terus salin y sama dengan 2 dan y sama dengan 4. Di sini anda ini tidak diterima. Ini tidak diterima. So langkah kerja penyelesaian itu perlu ditunjukkan walaupun dah dapat jawapan daripada kalkulator. Okey, jangan lupa Okey, kita teruskan. So daripada nilai yang anda dapat daripada kalkulator, tuliskan faktornya. So y tolak 2, y tolak 4 sama dengan kosong. Okey, so y kuasa 2 negatif 4y, negatif 2y, negatif 6y, negatif positif 2, 4, 8. Okey, so dari sini kita dapati y tolak 2 sama dengan kosong, y adalah 2. So y1 dah dapat. Satu lagi, y tolak 4 sama dengan kosong dan y adalah 4. So sekarang perhatikan, kita dah perolehi 2y. Satu y nya adalah 2 dan satu y nya adalah 4. Apakah seterusnya? Okey, langkah seterusnya ialah kita akan gantikan y yang kita perolehi ini supaya dapat nilai x. Boleh?
Okey, sekarang kita akan gantikan, kita ada dua persamaan, iaitu sama ada kita akan gantikan ke dalam sini ataupun ke dalam sini bergantung kepada murid untuk memperolehi nilai X. Diboleh-bolehkan mana-mana satu ya. Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini. Okey, kita kekalkan Y ya. Okey, mana-mana satu, mana-mana satu. Okey, katakan cikgu pilih yang atas iaitu XY sama dengan 8. Okey, katakan Y berapa tadi? 1 Y. Okey, apabila Y sama dengan 2. So, adalah X 2 sama dengan 8. Darab inorganik bahagi. So, X adalah 8 bahagi 2 sama dengan 4. So, 1X terdapat. Boleh? Okey, sekarang kita nak cari satu lagi X. Boleh? Okey, so apabila Y 2, apabila Y sama dengan 2, X sama dengan 4. Okey, ini satu kombinasi jawab. Okey, kita ada satu lagi apa? Y 4. Okey, so sekarang tengok apakah nilai X apabila Y adalah 4. So apabila Y 4, apabila Y sama dengan 4. Okey, gunakan. So X, Y adalah 4 sama dengan 4. 8 ya, cikgu buat silap tadi. Okey, so sebab itu biasanya cikgu salin persamaan dulu, X, Y sama dengan 8. Okey, so sentiasa jaga, ya kemungkinan kita akan lakukan kesalahan. So pastikan setiap kali kita nak buat satu-satu, berhati-hati jangan lakukan kesilapan. Tengok cikgu pun boleh buat silap. Okey, jaga-jaga. Okey. Sekarang ya, so XY sama dengan 8, Y sekarang 4, so X adalah Y 4 sama dengan 8, so X adalah darab, so 8 bahagi dengan 4, so X sama dengan 2. Okey, perhatikan sekarang apabila Y sama dengan 4, X adalah 2. Okey, satu lagi kombinasi jawapan. Okey, so ini adalah satu contoh soalan masalah daripada bab 3 sistem persamaan. So sekiranya murid-murid nak jawab soalan-soalan bentuk masalah ini, kan dari awal cikgu nasihatkan bukan setakat membuat 1-2 soalan asas dah cukup boleh jawab soalan masalah. Tidak. Pertama, murid-murid perlu membuat banyak bentuk soalan asas. Soalan-soalan melibatkan persamaan linear 3 pemboleh ubah, soalan-soalan yang melibatkan persamaan serentak 2 pemboleh ubah, 1 persamaan linear, satu lagi bukan linear. So, murid-murid perlu berlatih membuat lebih banyak soalan. Cikgu dah keluarkan banyak video dalam channel YouTube, so gunakan sebaik mungkin video-video itu untuk memahirkan pelajari asas yang kukuh. Selepas itu, ya sekarang tengok bagaimana kita guna pakai yang kita belajar dalam menyelesaikan soalan. So dalam menyelesaikan soalan masalah ini, perhatikan masalahnya ialah persamaan yang sepatutnya diberikan tidak diberikan. Itu masalah. So itu adalah satu cabaran baru yang perlu diatasi, dipelajari oleh murid-murid dalam menyelesaikan soalan bentuk masalah. So, dengan asas yang kukuh dan membuat latihan yang banyak bentuk soalan masalah, murid-murid akan dapat mempelajari tajuk itu dengan lebih luas dan lebih efektif. So, adalah nasihat, bukan 1-2 soalan dah cukup, you boleh mahir tajuk ataupun boleh mahir menyelesaikan soalan-soalan masalah melibatkan satu-satu tajuk. Tidak, anda perlu biasakan diri membuat soalan-soalan bentuk masalah, tapi sebelum menjawab, mempelajari ataupun jawab soalan-soalan masalah, pastikan asas bagi satu-satu topik itu dipelajari dengan secukupnya. Okey? Okey, so gunakan video ini sebaik mungkin untuk anda mempelajari bagaimana nak menyelesaikan soalan berbentuk masalah melibatkan bab 3 sistem persamaan. Okey, so seperti biasa, sekiranya anda rasa puas hati dengan penerangan yang cikgu berikan berkenaan dengan menyelesaikan masalah
melibatkan sistem persamaan ini. Okey, seperti biasa di bawah ada like kan. So tekan like untuk menunjukkan anda berpuas hati video ini. Seterusnya sekiranya ia sesuai, video ini sesuai untuk kawan-kawan lain, di ruang komen itu anda boleh letakkan komen anda mengapa video ini sesuai untuk murid-murid yang nak belajar bab 3 matematik tambahan, iaitu sistem persamaan. So letakkan komen anda mengapa video cikgu yang berada dalam YouTube ini sesuai digunakan sebagai bahan ulang kaji, bahan rujukan untuk menyelesaikan soalan-soalan masalah melibatkan sistem persamaan. So sekiranya murid-murid perlukan lebih banyak video berkenaan dengan matematik tambahan, anda boleh tekan bell button ataupun butang loceng supaya anda akan dapat notifikasi berkenaan dengan video-video lain daripada channel Cikgu di YouTube. So akhir sekali seperti biasa, cikgu ucapkan ribuan terima kasih.